Baik, sebagai pembukaan majlis pada malam ini, saya terpanggil untuk berikan respon kepada Ustaz Laribah. Ustaz Laribah ada membuat satu kritikan kepada salah satu video saya berkenaan dengan Bank Islam, perbankan Islam. Dan video tersebut telah dipotong, kita potong dan kita republish. Dan ada 4 poin yang disampaikan oleh Ustaz Laribah ini. Saya menghormati pandangan beliau, saya menghormati kritikan beliau dan saya ucapkan terima kasih kerana melakukan kritikan ini dengan berhemah dan dengan seadil yang mungkin. Saya yakin isu perbankan ini dia akan terus menjadi perbahasan umat Islam, akan terus menjadi concern rakyat Malaysia khususnya ketika ekonomi not doing well currently, dan dibebani dengan hutang yang bermacam-macam, dibebani dengan hutang rumah, hutang kereta dan sebagainya. Dan ramai juga telah berpindah daripada bank konvensional kepada bank syariah ataupun perbankan Islam ataupun yang berdasarkan muamalat. Jadi ada beberapa perkara yang saya sebutkan yang bagi Ustaz Laribah mungkin bagi beliau tidak tepat. Okey. Saya nak mula dengan poin nombor 2 dulu. Beliau katakan di dalam Facebook posting dia berkenaan akad murabahah. Ustaz Nudrus ternyata confused. Akad murabahah tidak sekali-kali digunakan seperti apa yang Ustaz Nudrus dakwa. Sebab selalunya akad murabahah dalam pembiayaan di perbankan Islam akan menggunakan kaedah tawarruk. Akad murabahah tidak digunakan untuk membeli aset, di mana aset itu juga menjadi subjek pembiayaan. Okey. Saya terkejut sebenarnya dengan kenyataan Ustaz Laribah ini. Sebab okey, kita bukan orang dalam bidang. Maka apa yang perlu kita buat, kita bertanya kepada orang dalam bidang. Dan juga kita periksa apa yang bank-bank ini sendiri tulis di website-website mereka. Adakah benar kata-kata Ustaz Laribah bahawa murabahah tidak sekali-kali digunakan seperti apa yang UND dakwa? Okay, apa yang saya dakwa? Saya kata, bank-bank Islam ini, bila awak nak beli rumah, awak pergi ke perbankan Islam, awak kata bahawa awak nak beli rumah sekian-sekian, maka bank tersebut akan purchase that house. Okay, akan mendapatkan rumah tersebut daripada developer. Kemudian bank tersebut akan jual kepada awak. Of course di tengah-tengah tu ada akad-akad wakalah lah, perwakilan sebab bank akan suruh kita dia ada perwakilan dia. Ustaz Laribah kata tidak sekali-kali, maksud dia tak ada satu pun perbankan Islam yang buat macam tu. Yang mereka buat adalah akad tawarruk. Saya nak bacakan ini daripada website Bank Islam itu sendiri, bankislam.com ya. Ni di bawah the mechanism of murabahah for financing product is as follows. Okay, kita tengok steps dia. Step yang pertama, customer approaches Bank Islam for financing and submit application. Okay. Step number 2, Bank Islam processes and approves the financing application. Dia financing remember. Nombor 3, Bank Islam appoints the customer as its purchase agent to purchase an asset from supplier or dealer and obtains promise from the customer to purchase the asset from Bank Islam once the asset is owned by Bank Islam. Okay, clear dekat situ Bank Islam melantik customer itu sendiri sebagai wakil untuk beli apa yang customer tu nak beli dan mendapatkan bila customer tu beli, dia beli on behalf of siapa? Dia beli on behalf of the bank. Jadi yang beli siapa? Yang beli adalah bank. Okay. Kemudian dalam proses yang ketiga ni, customer kena promise kepada Bank Islam, selepas aku membuatkan purchase mewakili engkau, aku ada obligation
untuk membeli aset tersebut daripada bank. Step nombor 4. The customer purchases the asset from the supplier or sorry saya tersilap tadi. Nombor 3, saya terbaca nombor 3 dulu, minta maaf. Kita ulang balik, minta maaf, sorry. Customer approaches Bank Islam for financing and submit application. Okay. Nombor 2, Bank Islam processes and approves the financing application. Okay. Nombor 3, bank appoints the customer as its purchase agent to purchase an asset from supplier or dealer and obtains promise from the customer to purchase the asset from Bank Islam once the asset is owned by Bank Islam. Nombor 4, the customer purchases the asset from the supplier or dealer on behalf of Bank Islam. Number 5, Bank Islam sells the asset to the who? To the customer on murabaha basis. The asset may be pledged by the customer to Bank Islam as security or as collateral. Last process, customer pays Bank Islam's selling price as per the agreed payment terms. Okay. Jadi saya tidak berapa pasti di mana apa yang disampaikan itu adalah silap. Jelas di sini adalah bank involved dalam trade, ya, dalam transaksi jual beli. Ya. Kita nak tahu juga bank ni dia adalah institusi apa sebenarnya? Dia institusi pembiaya atau dia institusi yang melakukan bisnes? Business bank apa sebenarnya? Financing ataupun trading. So dekat sini sudah bercampur gaul dan sudah bercampur aduk. Dalam masa yang sama dia trade, dia ada beli barang, dia ada jual barang. Dalam masa yang sama dia ada finance sekali. Okey. Dan saya tidak menafikan bahawa sebahagian bank-bank Islam mereka menggunakan akad tawarruk. Okay. Tawarruk ni jalan dia jauh sikit. Tawarruk ni jalan dia jauh sikit. Macam mana berlaku proses tawarruk? Proses tawarruk ini berlaku apabila customer minta bank financing. Dia nak apa? Dia nak financing. Maka apa bank buat? Bank pergi beli aset daripada penjual dan aset tersebut boleh jadi apa-apa saja. Katalah kita ambil emas. Katalah bank beli harga 100,000. Okey. Kemudian bank jual kepada customer 120,000 dengan akad bayar ansuran dengan tambahan. Baik bersamaan aja. Okay, I'm selling you, bank jual aset tersebut kepada customer 120,000 secara angsuran. Kemudian apa bank buat? Bank jual emas tersebut, customer tersebut minta bank mewakilkan kepada bank untuk jual emas yang dia dah beli tu. Tapi dia belum bayar habis. Dia dah beli. Dia minta bank jualkan kepada pembeli lain. Dengan harga katalah 100,000 juga. So bank akan ambil 100,000 tersebut untuk finance the house yang dia nak beli itu. So tinggal apa? Tinggal customer untuk bayar kepada bank tersebut 120,000 secara angsuran. So permainan dia jauh. Dia ada introduce a couple of dealers, a couple of brokers. Okay. So dia adalah akad yang bertepek-tepek. So isu yang saya bangkitkan adalah ini adalah dua akad ataupun berakad-akad di dalam satu. The moment you come into the contract, ada beberapa kontrak yang mesti dilakukan sekali. Maka customer tu obliged untuk beli daripada bank tersebut. Itu yang terakhir sekali. Customer tu obliged untuk bayar, untuk beli. Selepas bank melakukan purchases tersebut, maka customer tersebut ada pertanggungjawaban untuk beli daripada bank. Now, persoalan dia adalah apa masalah dia? Apa masalahnya kalau kita gabung-gabungkan kontrak? Ada hadis Nabi SAW. Naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin wahidah. Nabi SAW mengharamkan
melakukan dua transaksi akad ataupun jual beli dalam satu akad, dalam satu akad jual beli. Sudah tentu ulama empat mazhab berbeza pandangan terhadap apa yang dimaksudkan dengan two purchases in one ini. Yang menariknya, bila kita tengok pegangan Imam Syafi'i ataupun kefahaman Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bagi contoh. Contoh dia bagi, I will buy from you this house dengan syarat you buy my car. Okay? Itu contoh yang Imam Syafi'i bagi. So soalan dia, apa perbezaan dengan, okay, I will buy that house for you, lepas tu you kena janji untuk beli daripada I. Dalam satu sitting, dalam satu majlis, dalam satu kontrak, dalam satu akad. Okay? Dulu ada diamalkan oleh bank-bank Islami bai'ul inah. Bai'ul inah. Inah ni lagi majoriti ulama haramkan terus. Dan di kalangan mazhab Syafi'i dia ada perbezaan pandangan. Dia terbagi kepada tiga pandangan. Ada yang kata boleh, ada yang kata bila dah jadi adat tak boleh, ada yang kata benda ni makruh. Okey. Jumhur kata tak boleh. Apa tu bai'ul inah? Bai'ul inah macam ni. Awak sebenarnya nak pembiayaan. You want money. Tapi you tahu, orang sekeliling you kalau nak bagi hutang, tanpa dapat apa-apa hadiah, apa-apa tambahan, mereka tak mau. So you devise a plan. You kata kalau I pinjam duit, lepas tu I promise to pay more, that's riba. So let me introduce a commodity. Dan commodity tu, you tak berniat pun untuk manfaatkan. It can be anything. It can be a cup. You introduce into the akad, you say, okay, you sell me this cup for 120,000, and then I will sell you back the cup 100,000. Tapi you kena bayar on the spot. I bayar ansuran. Cup ni, I introduce into the akad. This is your cup. So you sell me this cup 120,000. Untuk saya bayar secara ansuran selama 20 tahun ataupun 10 tahun terpulang. Kemudian saya jual balik kepada awak sekarang ini. Berapa? 100,000. So on that very moment saya dapat apa? Saya dapat pembiayaan 100,000. I get cash 100,000. Dan bakinya apa? Saya kena bayar balik kepada dia 120,000. So dengan produk ni, dengan ain ni, dia dah jadikan transaksi itu transaksi jual beli. Dia dah bukan lagi transaksi hutang. Okey. Sekali imbas benda ni helah ni. Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, mazhab Hanafi, dia kata ini adalah the creation of the akalatul riba. Ini adalah the innovation pemakan riba. Soalan dia kat sini. Kenapa tak boleh? It's trade, it's sales. Tak payahlah tengok niat. Allah tak haramkan jual beli. Ini hujah Imam Syafi'i. Ni kita agak terkejut sikit. Sebab jumhur yang lain pun, tiga mazhab semua haramkan. Orang kata benda ni adalah hilah kepada riba. Imam Syafi'i kata tak. Secara zahirnya sales. It's sales, it's halal. Hujah majority kata, kalau benda ni halal, maka tak perlulah adanya riba. Sebab pemakan riba boleh just transfer all their transaction kepada akad ini. And nothing will change. Betul tak? Semua bank yang nak charge riba, just perlu ada some commodities, dummy je. Dummy commodities kita kata. Untuk bermain macam tu saja. And nothing will change. Everything will just go on as per normal. Nak hutang berapa? Nak dia tak sorry, bukan hutang. Nak beli apa? Nak beli cawan ni ke? Ni nak beli meja ni ke? Ni nak beli tisu ke? Tisu pun boleh. Tak kisah. Soalan dia dekat sini, kenapa benda tu tak boleh? Sebab ulama melihat apa? First kali niat. Kemudian kesan transaksi itu. Kita tak boleh hanya tengok kepada halal.
Jual beli. No, wait a minute. Sebab tu ada qaul di kalangan Asy-Syafi'iyah mengatakan kalau benda ni dah jadi adat, haram. Dan hari ni jadi adat tak? Kalau dihalalkan dia akan jadi adat tak? Dia akan jadi adat globally. Bahkan bank-bank non-Muslim pun semua akan tukar sekali. Kan? Okay. If that's how we can get the Muslim customers, let's just say semua ni jadi sales. Semuanya bai'in. You nak pinjam untuk you nak untuk kereta, pembiayaan untuk kereta, untuk rumah, untuk sekolah, untuk universiti, apa pun. Semuanya kita jadikan ainah. Semua jadi syariah compliant automatic. Kesan dia apa? Kesan dia riba punya kerosakan itu tidak berubah dan kekal berlaku. Apa kesan riba? Sebab tu ulama ni dia bahas sampai ke situ. Sebab kadang-kadang sebuah transaksi itu boleh pakai topeng. Tapi selagi kesan dia sama, something is wrong here. You say that this is halal, but the problem is repercussion dia sama dengan yang haram. Kata satu hari, besok, semua satu dunia tukar. Akan ada perubahan apa-apa tak? Dari segi kesusahan orang, dari segi gap between the rich and the poor, dari segi, peluasan jurang itu, akan berlaku perubahan. It stays exactly the same. Sebab tu majoriti harapkan. Now, itu bai'inah. Bai'inah ni antara dua orang, dia bermain-main dengan objek ni. Bila masuk murabahah, dia dah ada third party. Betul? Bank beli daripada developer, kemudian bank jual kepada customer. Itu yang rata-rata masyarakat awam tahu begitu lah. That's what the Islamic banking do. Dan sikit hari yang PPIM buatkan menimbulkan isu berkenaan dengan developer-developer yang tak siapkan rumah. Tetapi customer Islamic bank tetap kena bayar. Padahal bank tu dia baru bayar developer harga dia 100,000. Dia baru bayar developer tu mungkin 30,000 saja. Rumah tak siap. Rumah terbengkalai. Tapi bank syariah ni menuntut kepada customer untuk bayar harga jualan. Bukan harga kos harga jualan, which is 250,000, something like that. Rumah tak siap can you imagine that? Rumah tak siap, bank dah minta, you bayar. Bukan tak siap apa, terbengkalai. Developer cabut dan semua. Inkrah. Ini kita tak boleh nafikan, itu murabahah itu. Itu kontrak murabahah itu, dia berlaku. Bila bank jual kepada customer, siapa kena bertanggungjawab kepada rumah tersebut? Betul tak? Ini soalan yang timbul. Developer yang bertanggungjawab atau bank yang bertanggungjawab? Kalau nak kata bank tak bertanggungjawab, kenapa bank layak untuk dapat bayaran? Ini diorang ada confusion kat sini. Sebab diorang tak nak mendakwa sebagai we are traders. Banks tak nak mengaku sebagai traders. They only want to say we are financiers. Kalau you finance, untung you datang dari mana? Kalau financing punya untung itu ada riba. Ini soalan yang timbul. Kemudian, okey, mungkin saya ada silap sedikit berkenaan bai'inah. Saya kata ijma'. Dia bukan ijma', dia jumhur. Okay. Mungkin ada syibh ijma' sebab yang tak setuju tu sangat sedikit. Yang tak setuju bahawa bai'inah ini haram adalah sangat sedikit. Kemudian nombor 4, saya keliru. Kenapa UND rujuk kepada bekas CEO perbankan Islam tetapi tidak merujuk kepada satu pun ulama muamalat? Jika nak cari kebenaran, rujuklah kepada pakar bidang itu. Saya tak katakan bekas CEO itu bukan pakar, tapi dia bukan dari kalangan ulama muamalat yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan fatwa. Kan, kami nak dengar respon orang tersebut dan kawan-kawan yang terdiri daripada ahli-ahli ekonomi, ada profesor ekonomi, mengajar economics. Yang dah timbulkan persoalan ini. Contoh, fractional reserve banking. What is the response? How can any Muslims ever justify fractional reserve banking, FRB? Dan money creation, kebanyakan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, dia bukan datang daripada central bank. Dia datang daripada
Private banks. Majority of money creation datang daripada private banks dan antaranya adalah juga perbankan Islam. So Islamic banks involved dalam creation of money. So apa hukum mencipta duit? Ini lagi satu. Kalau 5% interest haram, what about creating money out of nothing 100%? Tak, think about this. 2% interest orang bising. I hutangkan you 100, you bagi 102 ringgit. Oh, 2 ringgit ni haram, Syekh. Tak adil, zalim. Tapi ada orang boleh proof 100% out of nothing buat duit. Kenapa itu tidak riba? Ini soalan dia. Okay. So saya harap, yes. Proses money creation tu apabila orang buat pinjaman untuk audiens yang tak faham. Sikit-sikit lah, saya pun bukan pakar sangat dalam bidang ni. Okay, fractional reserve banking ni adalah satu undang-undang ditetapkan kepada semua bank yang mana mereka hanya perlu simpan certain percentage of reserve sahaja. Kalau dulu kata diorang ada sejuta, katalah bank kecil sejuta ringgit, diorang boleh hutangkan 90%. 10% dia kena simpan. That means 100,000 tu kena simpan, 900,000 itu dia boleh hutangkan. Itu katalah 10% fractional reserve. Itu dulu. Sekarang dia dah jadi lain. Kalau you ada 1 million, you boleh hutangkan sebanyak 99 million. Itu kalau 1% reserve. Kalau 10%, 90 million. Is my calculation correct? Yes. So kita akan tak faham. Macam mana you boleh cakap macam tu? Sebab every time diorang pinjamkan duit, diorang sebenarnya telah mencipta wang baru. You understand? Jadi tak perlu nak tengok total jumlah lah. Every time you lend it, you are creating money. New money is being introduced into the economy. How can this be halal? Dan kenapa ahli-ahli perbankan Islam tidak bahaskan the elephant in the room? Okay, you keep talking about akad, yang penting akad itu berdasarkan syariah dan sebagainya. Macam mana fractional reserve banking ni boleh berdasarkan syariah Islam ni? Ada ahli-ahli muamalat yang mengakui bahawa the creation of money itself memang ada problem. Tapi kita tidak ada choice. Okay, bagi yang bagi argument macam tu, saya faham. Tapi bagi yang justify dan kata, what's the problem? Kita boleh jadikan apa-apa saja sebagai duit. Itu jadi problem. That means anyone can create, sesiapa saja boleh buat, bytes of information, atau just a pack of air, atau nothingness, a symbol, everything can become money. Then you are giving the right to anyone to actually create money out of nothing. Minta maaf kita dwell dalam isu ni sekejap sebab ada kritikan dan persoalan terhadap apa yang kita bahaskan sebelum ni. So respon saya adalah kita janganlah tengok sama ada mereka ini pakar muamalah ataupun tidak. Mereka dah menyatakan kritikan. Dan mereka telah bekerjasama dengan pakar-pakar muamalah. Mereka ada diorang punya syariah board sendiri. And now they are giving a serious criticism. Come forward and respond properly. Jawab satu-satu secara proper. Saya tanya tadi berkenaan dengan tawarruk dan juga murabahah. Kita letak murabahah, kita letak inah ke tepi. Katalah tawarruk. Okay Ustaz, what's the problem with tawarruk? Sebab kalau tengok dalam 4 mazhab, tawarruk ni dia lebih longgar. Dia lebih longgar. Tetapi saya cenderung untuk mengikut pandangan para ulama Syafi'ah yang kata berkenaan dengan bai'inah, ni berkenaan bai'inah, kalau dia jadi adat, dia patut diharamkan. Sebab hari ini kalau dibenarkan tawarruk ini, maka apa yang menghalangkan bank-bank bukan Islam ni untuk employ sekali tawarruk? Dan apa kerugian yang mereka akan dapat apabila mereka employ tawarruk? Apa perubahan yang perlu berlaku? Dan apa kesan riba yang dapat dihapuskan kalau bank-bank non-Muslim sini ubah buat tawarruk dan stop 100% memanggil that extra tu sebagai interest. Instead, they call it profit dan yang gunakan akad tawarruk.
Adakah masalah ekonomi dunia ni akan berubah? Atau kezaliman ni akan tetap kekal? Inflasi akan tetap naik. Jurang kaya miskin akan tetap. Fractional reserve banking akan tetap bergerak. So look at the repercussion. Lihat kepada natijah. Lihat kepada kesan. Kalau kesan dia dengan kesan riba itu sama, maka yakinlah sebenarnya ada riba di dalamnya dan riba itu tersembunyi. Yes. Tawarruk. Oh salah. Bukan tabarruk. Tawarruk. Tawarruk ni nak minta finance. Kalau murabahah you want commodity. You nak barang. Tapi kalau tawarruk you nak duit. You nak duit. Ni tengah bahas isu apa ni? Komen-komen ni. Okey. Ya. Kalau tengok posting yang Ustaz Lari baru poin 1 tu kan. Dia kata dalam poin 1 tu ITAB memang ada 2 akad tapi sudah dipastikan tiada isu 2 kontrak dalam satu. Ya. Dia bezakan ke? Ada Di beza sini akad dan kontrak ni ada beza ke? dia ada beza wa'ad dengan ilzam. Wa'ad dengan ilzam ni technical term lah. Sebab setahu saya wa'ad ni masih boleh batalkan. Tetapi ilzam tu dah tak boleh batal. Tu soalan dia kepada Islamic bankers ni. Dalam akad-akad tawarruk, dalam akad murabahah ni, you guna wa'ad ke you guna ilzam sebenarnya? Tengok yang tadi kes yang PPIM bawa tu. Itu apa tu? Tu wa'ad ke ilzam tu? Itu ilzam tu. Betul tak? So, this one you have to be clear. Wa'ad ke ilzam? Yes. Wa'ad ni janji, ilzam ni obligation. Nak tanya pasal apa ni? Rumah macam projek terbengkalai kan? Ya. Projek terbengkalai. Patutnya ada hadis atau hukum kata tak boleh beli sesuatu yang belum ada. Kan? Tapi transaksi ni dah jadi adat lah kan? Itu lagi satu. Dah jadi adat lah. Selling something yang you belum possess lagi. Betul, sepatutnya haram kan? Ni? Actually banyak isu. Banyak. Tapi kalau kita tanya mereka, mereka akan kata, oh of course banyak benda yang salah tapi we are evolving. Kita sedang membetulkan keadaan. But the main criticism adalah the very core of banking itself is the problem. You tidak boleh cuba untuk mengislamkan, contoh ini mungkin bahasa kasar yang salah seorang guru saya dia suka ulang benda ni. You cannot Islamize a brothel. Awak tak akan boleh mengislamkan rumah pelacuran. You see? Sebab the very business of brothel adalah benda yang tidak akan boleh dihalalkan. So bila you cakap perbankan, banks, what is the basic business of a bank? It's financing. Financing tu you tak clear financing apa sebenarnya. Pembiayaan. Pembiayaan ni apa? Qiraat, syirkah, mudharabah, joint venture. Tak. Most of what they engage in adalah sebenarnya hakikatnya lah. Hakikat yang kami faham sebagai orang yang memerhati dan masyarakat awam yang kata kenapa harga lebih tinggi Ustaz dengan ni ataupun masih ikut OPR dan sebagainya. Cakap why is this so? Sebab kita tahu at the very core the model is based on the model of riba. So ranting tu kalau nak diubah sana nak diubah sini, dia akan jadi ugly, become so ugly. Dia akan jadi sangat buruk. Mungkin ada yang bertanya solution. So kalau gitu macam mana, kalau gitu macam mana. Saya cakap jangan gopoh, jangan gopoh. Ada orang dia nak solution hari ni juga. The first solution adalah ta'lim dulu. Question the system dulu. Tengok, benda ni should we continue or not? Kita bukan nak menghina, bukan nak mengata dia orang ni jahat dan sebagainya. Tak. Ni maybe ijtihad yang silap. Mungkin ijtihad yang patut reconsider. Dan dah ramai pun dah bangkit. Baru-baru ni pun Haris Irfan, lama dalam Islamic Bank, buat pengakuan. Kata yes, at the very core of it, Islamic Bank pun ada fractional reserve bank. Tapi dulu awak pernah dengar tak isu ni? Tak. Islamic bankers tak cakap pun pasal isu fractional reserve banking ni. Sekarang ni baru ada pengakuan. Oh, ternyata you all pun involved dalam fractional reserve bank. So, kena beritahu masyarakat, kena beritahu rakyat bahawa at the very core of it, ada isu riba yang asasi, bukan ranting, yang asasi. Creation of value out of nothing.
So you have to speak about this. So kena ta'lim dulu, buat masyarakat faham dulu, buat masyarakat question dulu. Dah ada enough think tank, dah ada enough thinkers, insya-Allah akan keluar solution. Problem dekat sini, orang tak nak sokong kerana apa? Give me a solution now. You tak ada solution, I tak nak sokong you. No, kita ta'lim, kita spread dulu, kita sebar, kita tanya, kita bincang, kita debate dulu. Bila dah ada ramai, dah sampai critical majority, kata no, kita boleh ada sistem kita sendiri. That will take some time, maybe decades. Dan usaha-usaha sebagai ulama' dah mula daripada awal dah, lama dah, 20-30 tahun dah. Dia nak bawa alternatif kepada sistem ini. Ada yang dah separuh berjaya, ada yang berjaya sekejap, lepas tu lingkup balik. Sebab apa? Maybe we just love the dunia so much. Kita tak boleh nak tinggalkan sistem apa yang telah diajarkan kepada kita. To be frank, berapa ramai di kalangan kita yang belajar muamalat? Dan bila belajar muamalat pun, belajar muamalat klasik ke belajar muamalat moden? Ini lagi satu hal. Jauh tau. Saya bagi awak contoh. Mufti Taqi Uthmani, antara orang yang involve banyak dalam establishment Islamic Bank. Dalam buku dia, Introduction to Islamic Bank, dia kata, Islamic Finance ke Islamic Bank, sorry. Dia kata, murabahah klasik is nothing but declaring your profit margin, that's all. Itu murabahah. Saya orang luar, saya bawa satu produk yang tak ada dekat negara ni. Awak pun tak tahu berapa harga barang tu. So out of my goodwill, I'll tell you. Barang ni sebenarnya saya beli 200,000. Saya jual awak 230,000, untung saya 30,000. Awak okey? Itu adalah goodwill transaction. Kontrak yang, sebab apa? Sebab orang luar mana tahu. I say that to you so that you trust me. I yakinkan you, I bukan nak ketuk you. Walaupun I orang luar, barang ni you tak tahu berapa harga, but this is what it is. You can check with other traders. Betul tak harga yang kami beli gini? Kami hanya profit maybe 10% sahaja. You okay with that? Bismillah, proceed. Mufti Taqi Uthmani setuju. Dia kata itulah klasikal murabahah. Lepas tu, a few page after that, dia jelaskan modern murabahah. Modern murabahah dah jadi isu financing. Apa dipanggil murabahah juga? Ini, di sini yang kita tidak setuju. It confuses the people. It has nothing to do with murabahah. Sebab dia kata bila you pergi bank, kan, you minta bank belikan, katalah ya. Katalah, I put it in the most crude form. Harga 100,000, bank beli, jual balik 120,000 kepada saya. Jual kepada saya 120,000. Maksud dia, bank untung 20,000. So that portion tu, sahaja, dia pakai murabahah. Dia tak cerita bab, dulu tak ada financing tu. Tak ada third party masuk. Tak ada, I minta tolong you belikan, lepas tu you jual balik ke I. Lepas tu ada akad yang ilzam, yang mulzim pada waktu tu. So, orang guna perkataan sama, murabahah. Dan dia kata, saya belajar muamalat. Saya pun belajar muamalat. Ish, tak sama. Tak sama. Siapa pernah dengar hadis dalam Muwatta'? Perkara ini berlaku dalam zaman Marwan bin Hakam. Zaid bin Thabit ketika jalan dekat sebuah pasar Al-Jar. Dia nampak orang-orang dekat pasar tu berjual beli menggunakan receipt. Receipt, sok. Perkataan check tu datang perkataan bahasa Arab, sok. So check. Diorang start trading with check. Check ni apa? Check ni adalah promise to pay. Betul tak? Dia bukan duit. Dia adalah voucher untuk awak redeem. So diorang malas, instead of kita pergi redeem lepas tu tukar with each other, let's just transact with this checks, sok. Apa Zaid bin Thabit kata? Dia jumpa Marwan bin Hakam kata, kau menghalalkan riba ke orang? Adakah kau nak menghalalkan riba? Marwan terkejut, astaghfirullah, what are you talking about? Apa yang riba? Dia kata ni, check yang people transacting with each other before they redeem their products. Ni saya nak tanya, berapa ramai yang belajar muamalat belajar hadis ni? Dan kenapa Zaid bin Thabit kata benda ni riba? Dan kenapa Marwan bin Hakam setuju? Dan dia tarik balik semua cek tersebut. Sebab apa? Sebab bila awak berjual beli dengan cek tu, awak berjual beli dengan hutang. Nabi tak halalkan bai'ul kali' bil kali'. Awak tak boleh beli hutang dengan hutang. That is a promise to pay. Itu pun promise to pay. You start transacting with that. You bayar tapi bayar dengan hutang. I'm paying you now, but that nowness is not nowness. Nampak tak? So dekat situ sudah ada
corruption in terminology. Di situ adalah delayed payment yang unnecessary. Awak menangguhkan pembayaran tanpa sebab yang munasabah. Ada dalam Muwatta juga, Sayyidina Umar kata, siapa yang beritahu aku bayar kau, nanti aku balik rumah dulu ambil barang. Ya, you have to wait here, let me come home and take. Sayyidina Umar kata, ikut dia balik. Ikut dia balik. Sebab aku takut ramak berlaku kepada kamu. Ramak itu apa? Ramak adalah riba. Ini classical muamalat. Yang mana kalau kita apply sama ni, kita apply kepada duit kertas dan sebagainya, kita akan nampak satu perbezaan yang sangat jauh. And we know that paper money started as a promissory note. Betul tak? Dia bermula sebagai promise to pay. Yang dulu ada backup by real gold. Tapi lepas tu Nixon shock, Nixon tipu. Kan, dia kata, sorry, it's not redeemable anymore. Dulu kami promise it can be redeemed, lepas tu tidak boleh redeem anymore. Sebentar So dunia dah terkejut, tengah-tengah. Okay, kita dah kena tipu ni, dah kena scam ni. Nak buat macam mana? Tak apalah, kita pakai je lah greenbacks ni. That greenback itself ada, dikira sebagai ada value. So the world started to transact with each other with paper money. Kena tipu. Itu sejarah dia bermula dengan sejarah penipuan. Yang saya sedih, ada orang yang pertahan benda ni. Dia kata, apa masalahnya? Kita boleh choose apa saja untuk jadikan duit. Wrong. Duit dalam Islam adalah komoditi. Sebab itu, kita tidak boleh berjual beli. Kita tidak boleh menghutangkan duit, lepas tu dapat lebih. Sebab itu seolah-olah awak telah menjual duit. Dan duit tidak boleh dijual. Kecuali dia hanya boleh ditukar sahaja. Betul tak? Emas dengan emas ataupun perak dengan perak. Emas dengan emas kena sama, yadan biyadin, dan mithlan bimithlin. Sorry. Sama dan on the spot. Itu dua syarat sangat penting. Sebab ada element of time dan ada element of disparity. Dan riba berkait dengan dua perkara ini. Yes? Soalan Ustaz, pasal Nixon ni yang dia sudah suspend in 1971, he suspended US dollar conversion to gold. Ya. Kan? Jadi apakah reaction ulama pada zaman tu? And itu satu. Kedua pula, sebelum dia suspend that US dollar to gold conversion, kan? And they issue a Federal Reserve notes. Adakah currency ni atau this currency that is exchangeable to gold ni pun sah juga kan? So what are the classical critique of this paper money yang sebelum tu pun convertible to gold atau silver, tapi secara hakikatnya it resembles the check atau sak. What are the classical Setahu opinions? saya, umat Islam pada waktu itu memang memerangi this scam. Tetapi bijaknya Amerika Syarikat ni, dia pegkan US dollar kepada gold, kepada oil. So, petrodollar. Dulu gold dollar. Sekarang jadi petrodollar. Siapa nak beli minyak kena beli dengan US dollar. So, secara tidak langsung tu, dia dah menaikkan demand kepada US dollar. So, dunia nak tak nak terpaksa. You nak beli minyak, you kena bayar dengan greenbacks. Itu perjanjian dengan Saudi kan? Tak silap saya kan? Itu perjanjian dengan Saudi. So, ulama' punya fatwa pada waktu tu tidak dipandang pun. Tidak dipandang. Sebab apa? Sudah ada tekanan politik dah. They don't have a choice. Terpaksa ikut sahaja. Paper money yang awal-awal introduce dekat Mekah pun digalakkan kepada orang-orang yang melakukan haji untuk tukar dia punya gold and silver so that they can start transacting with receipts. Start transacting with receipts. Sedih lah bila kita baca. Tapi ada ramai sebenarnya ulama' yang tidak bersetuju dengan pandangan ini. Dia kata ini adalah istimar. Saya ada quote-quote tu. Saya ada pernah menulis. Belum publish sahaja buku tersebut. Tak tahulah bila nak publish. Dia kata ini istimar. Ini adalah penjajahan. Economic punya kolonialisasi. Penjajahan kewangan. Which is true. Tak boleh, kalau Islam tak boleh kita jual beli dengan hutang kan? Boleh ke kalau macam orang contoh kita jual tayar kan? Kita hutang dulu dengan supplier, and then kita jual dengan orang. Dapat duit baru kita bayar hutang tu. Itu kan kira tak sama ke keadaan tu dengan yang Ustaz mention tadi?
You beli tayar tu. Tapi Dah kita berlaku hutang. transaksi jual beli, tapi hutang Kita lah. hutang lah. Boleh ya, sebab dia jadi Boleh. milik you. Itu hutang you dengan Supplier. penjual tayar tu. Hmm. Tapi tayar tu bukan hutang. Tayar tu milik you. Hutang you adalah duit tu kepada dia. Faham Pembayaran tu yang hutang, tapi barang tu dah milik you. So bila you jual kepada orang lain pula, you bukan jual hutang. Okay. Ya. Jadi Ustaz, kalau kita nak transaction dengan physical currency ni, tapi in the modern time kan kita buat contohnya online shopping atau remote payment ni. Jadi bawah Islam apakah kaedah atau model yang sesuai untuk this type of transaction? Online payment. Online payment or wire transfer semua. I'm not against electronic representation. Bukan currency. There's a difference here. Currency, bila that electronic byte itself becomes money. But that electronic byte, if it's just a symbol or something, a representation of something that is valuable, yang really valuable, maka tidak ada masalah. Okay. Kita ada vault contoh kita ada vault. Kita semua letak kita punya emas kat situ. Kita semua ada account, so ada representation. Ada representation. So kita buat transaction with each other. I pay you 5 dinar. Emas tu ada. Cuma saya tidak mengeluarkan emas tersebut untuk bagi kepada awak. Sebab dia akan masuk ke dalam vault yang sama. So dia tidak perlu digerakkan sebab dia akan masuk ke dalam vault yang sama. Kalau vault berbeza, then kena keluarkan, kena ada physical transfer. Maybe ada delay lah. Tapi that physical transfer must happen. Tapi kalau dalam satu vault, dia hanya perlu representation dari segi data saja. Dan itu perlu ada orang check semualah. Perlu ada check and balance sehabis-habis ni. Perlu ada muhtasib di situ. Tapi kalau different vault, memang kena physically keluarkan dan itu pun hukumnya. Bila nak jual beli emas, penting emas tu kena ada. Emas tu you boleh ambil bila you nak ambil. Kalau ada dealer yang kata, oh you boleh beli emas tapi lepas 3 tahun saja, you boleh ask for the gold. Itu haram. That means dia playing with something with your money. Betul tak? Ini problem. Saya have not looked into quantum gold lagi, so I don't have a position on it yet.